Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih memberi kepercayaan kepada Abang menyampaikan cerita-cerita yang disampaikan kepada Abang oleh ramai sangat penonton-penonton. Bukanlah penonton, Abang anggap sebagai macam sebahagian daripada keluarga Abang Josie Penglipu Lara. Jadi Abang tak nak melalut panjang. Jadi sebelum Abang masuk ke cerita, Abang nak melalut sikit. Ada satu soalan, bang, apa Abang punya makanan kegemaran? Senang je, kari ayam. Okey, terus saya masuk cerita. Jadi hari ini Abang nak menyampaikan 3 cerita. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang lelaki, berlaku pada tahun 1999 di sempadan Thailand, Malaysia. Cerita kali ni best, panjang sikit tapi menarik. Abang memang tak pernah dengar cerita macam ni dalam hutan, cerita-cerita dalam hutan. Itu cerita pertama. Cerita kedua pula disampaikan oleh seorang juga lelaki tentang pengalaman dia ditindih oleh satu makhluk yang dia sendiri tak nampak, tapi macam mana mimpi dalam mimpi mempengaruhi dia punya tahap kesedaran. Berlaku, kalau tak silap Abang, dekat satu kem tentera. Yang cerita kedua ni tentera. Yang cerita pertama pun tentera, cerita kedua tentera juga, Abang gabungkan. Berlaku dekat satu kem, kalau tak silap Abang, dekat Ulu Tiram, Johor. Okey, berlaku lebih kurang tahun, Abang terlupa, tapi nanti Abang akan ceritakan dekat dalam cerita tahun berapa, sebab Abang senang-senang nak tengok balik nanti. Dan cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang lelaki tentang pengalaman dia berburu dekat satu pulau di Sabah. Berlaku, kalau tak silap Abang, tahun 2000-an juga. Dan waktu dia berburu tu, dia berjumpa dengan makhluk yang digelar balan-balan, ataupun dalam bahasa orang Semenanjung dipanggil adalah penanggal. Mesti dia kata, bang, berani bang sebut nama? Sebab baru sekarang ni pukul 11.30 malam. Jadi tak terlalu sangat kan? Tak adalah pukul terlalu malam sangat. Jadi Abang harap, sangat-sangat berharap cerita yang Abang sampaikan kali ini memberi pengajaran dan iktibar untuk kita semua. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Yang sampaikan kepada Abang cerita pertama, namanya Hadi. Dia bertugas sebagai tentera sampai sekarang. Kes ni berlaku pada tahun 1999 dekat sempadan Malaysia, Thailand. Pada waktu tu, Hadi dikira macam lieutenant kalau tak silap Abang. Ditugaskan untuk membuka landing point. Dengan kata lain adalah tapak untuk helikopter mendarat. Jadi itu adalah tugas dia bila dia dan tim dia dihantar. Bukan tim, dia pakai apa? Squad squad lah lebih kurang dihantar ke tempat itu adalah tujuannya membuka landing point baru dan memelihara landing point yang sedia ada. Lebih kurang macam tu. Jadi bila diorang semua dah mendarat dekat sempadan Malaysia, Thailand, memang Hadi mengarahkan anak-anak buah dia membuat landing point yang baru. Dan katanya, mengikut cerita, kalau nak buat landing point untuk helikopter ni, mereka gunakan buluh yang sebenarnya Abang pun sendiri tak dapat nak bayangkan macam mana bentuknya. Cuma itulah yang cuba Abang sampaikan. Jadi operasi pun berjalan dengan sangat lancar. Landing point baru dipelihara, landing point lama dibaik pulih. Landing point lama ni sebenarnya kali terakhir digunakan lebih kurang tahun 1970-an. Kalau tak silap, katanya waktu tu masih zaman ada komunis kot agaknya lah lebih kurang minta maaf ke Hadi kalau Abang tersalah sampaikan. Jadi untuk memelihara landing point yang lama buka supaya boleh digunakan. Jadi itu adalah tujuan mereka semua ni dihantar ke sempadan Thailand. Jadi bila duduk dekat sana, bukannya sehari dua, tapi makan masa lebih kurang 2 ke 3 bulan. Jadi banyaklah aktiviti-aktiviti diorang buat, termasuklah aktiviti mula-mula diorang menetap ke landing point pertama. Lepas tu bila cukup masa, diorang akan pergi ke landing point yang kedua. Lepas tu cukup masa, pergi balik landing point yang pertama. Tujuannya adalah untuk membersihkan, memelihara. Ceritanya tahun 99 ni bermula apabila Hadi dan juga beberapa anak buahnya bergerak, kalau tak silap Abang, daripada landing point yang baru ke landing point yang lama. Jaraknya lebih kurang beberapa kilometer. Jauh jugalah, tengah hutan belantara.
Jadi diorang pun berjalan lah. Kalau tak silapnya ada 5 orang, 5 orang, betul lah. 5 orang semuanya. Dan mengikut kata Hadi, Lieutenant Hadi ni, dia kata pada waktu tu adalah hari Jumaat. Sebenarnya dia kata bila duduk dalam hutan, mereka semua dah tak ingat hari apa. Yang diorang ingat adalah meneruskan kehidupan dan membuat tugasan yang disuruh, yang diarahkan oleh pihak atasan. Jadi peristiwa ni waktu diorang nak bergerak daripada tempat lama ke tempat baru. Diorang pun berjalan lah 5 orang. Dalam hutan tengah-tengah hari, pukul 12 tengah hari, waktu orang tengah sembahyang Jumaat katanya. Berjalan dan diorang ni berjalan secara satu persatu. Maksudnya berdirilah orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Dan orang kelima tu adalah Hadi. Depan Hadi ada lagi anak buah dia namanya Farid. Dan depan Farid ada 3 orang lagi anak buah berjalan menuntun satu sama lain, membontuti satu sama lain. Jadi diorang pun sampailah dekat satu bukit. Bila sampai dekat satu bukit, diorang naik bukit tu dan diorang menuruni bukit tu. Bila diorang turun bukit tu, Hadi sebagai ketua menjadi orang terakhir yang menuruni bukit tu. Waktu dia di atas bukit, dia nampak jalan dekat depan. Nampak memang jelas. Dekat depan ada satu jalan berbentuk Y. Maksudnya sempang kanan dan kiri. Dan Y tu akan memisah dan bercantum semula di depan. Dan jarak Y tu terpisah, jalan tu terpisah dengan jalan tu bercantum, tak jauh sangat. Lebih kurang 10 meter macam tu lah. Boleh nampak daripada atas bukit. Jadi si Hadi ni, dia tengok anak-anak buah dia berjalan. Tengoklah anak buah dia berjalan. Jadi orang pertama, orang kedua dan orang ketiga ambil sempang ke kiri. Tapi orang keempat yang nama Farid ni, dia ambil sempang ke kanan. Terpecah lah. Sebenarnya tak menjadi masalah, dia kata, bila terpecah macam tu, sebab ujung-ujungnya nyambung juga. Bertemu juga. Tapi Hadi ni tergerak. Sebagai ketua kan, dia mempunyai gerak hati yang bagus. Dia tengok, kenapa si Farid ni pergi ke kanan, kawan-kawan dia pergi ke kiri. Dia mesti nak explore hutan ni. Okey. Jadi dia pun cepat-cepat menuruni bukit tu dan dia pergi ikut Farid. Maksudnya dia ke kanan. Dengan harapan akhir sekali di hujung jalan mereka semua akan bertemu balik. Jadi bila Farid nampak bos dia, ketua dia dekat belakang, dia cakap, tuan ikut saya tu Hadi tanyalah, kenapa Farid ikut jalan kanan? Dia kata, saja je tuan, ala ujung-ujung kat depan tu jumpa juga. Dia kata, tempat ni bukannya besar sangat, dia punya maksud tempat tu adalah perpisahan jalan dan percantuman jalan tu tak adalah jauh sangat. Dia kata, memang boleh nampak. Dan betul, waktu Hadi melalui jalan kanan tu, dia nampak anak-anak buah dia yang 3 orang tu tengah berjalan nak menghabisi jalan, nak bertemu jalan hujung. Maksudnya waktu tu tak adalah, dia kata, seram sangat. Okey. Tengah-tengah dia orang berjalan sambil relax 12 tengah hari, tiba-tiba ada seekor ayam hutan melintas dia orang. Waktu tu Farid, anak buah kepada Hadi ni, terus angkat senapang nak tembak. Waktu tu juga Hadi ambil senapang tu, turunkan. Lepas tu Farid pelik, tuan kenapa nak turunkan senapang saya? Tembak, kurang-kurang malam kan kita boleh makan ayam panggang, kata. Tak buat ayam KFC pun, ayam kampak, ayam gampang lah dah. Tak buat ayam KFC, ayam panggang pun sedap juga. Nak cakap gampang, tak baik cakap gampang. Okey. Tapi Hadi cakap, fikir, sekarang ni kita kat mana? Sekarang ni kita dekat sempadan Malaysia Thailand. Iyalah, dia kata. Tapi kita kat mana? Kat tengah hutan kan? Betul. Ada kampung sekeliling ni? Tak ada tuan, kata. Jadi mana datang ayam hutan ni? Lepas tu abang tanyalah dengan yang Hadi yang memberi cerita kat abang, apa kaitan ayam hutan dengan hutan? Rupanya abang baru tahu ayam hutan tak ada dekat tengah hutan belantara. Ayam hutan hanya ada kat pinggir hutan. Maksudnya hutan-hutan kecil, hutan-hutan sekunder lebih kurang. Ini hutan dara, memang dara, maksudnya pokok dia memang besar-besar. Mustahil ada ayam hutan, kata. Abang pun baru tahu.
Sebab ini pengetahuan baru. Lepas tu bila Farid dengar explanation, penerangan daripada Hadi, fahamlah dia. Kan macam mana boleh ada ayam hutan? Jadi Hadi kata ini bukan ayam hutan. Ini adalah makhluk yang tinggal kat sini. Kita kena hormati dia. Sedang mereka dua berborak-borak, lepas habis berborak-borak tu ayam tu pun hilang. Dia orang pun teruskan perjalanan. Seperti yang dijangka. Dia orang tak jumpa jalan pertemuan. Maksudnya jalannya kan berpisah, dah tercantum balik. Yang cantum tu memang dia orang jumpa, tapi dia orang tak nampak 3 orang anak buah yang dah melalui jalan tu awal-awal tadi. Patutnya mesti dia orang bertemu juga. Ini tak jumpa. Jadi Hadi dengan Farid pun berjalan, jalan. Sampai dalam hati Hadi, mana pula 3 orang anak buah aku ni, dah puas aku berjalan ni kan? Tak jumpa. Okey, jalan. Nampak pokok balak besar, langkah. Lepas tu jalan lagi. Nampak pokok balak besar, langkah. Makin laju dia orang jalan. Sebabnya daripada pukul 12 ini sekarang dah menganjur ke pukul 3. Jalan. Tengok tak ada lagi. Cepat dia orang betul jalan. Mana dia orang berlari ke apa? Jalan. Langkah balak lagi. Tali ketiga dia orang langkah balak. Lepas langkahan ketiga tu, terus si Hadi tepuk belakang si Farid. Farid, kejap. Perasan tak? Dah 3 kali kita langkah balak yang sama. Lepas tu Farid kata, yo, betul lah tuan. Takkan kita dah terkena kot? Lepas tu, saya pun tak tahu. Tapi tak apalah, kita jalan depan lagi. Kalau kita langkah balak yang sama untuk kali yang keempat, sah, kita dah kena main gitu. Lepas tu diorang pun jalan. Betul seperti yang diorang jangka. Langkah balik balak yang sama. Habis. Si Farid dah terdiam. Dia dah cuak. Sebab dia kata inilah pengalaman pertama dia kena macam ni. Sebab dia askar yang baru kan. Lepas tu dia kata, tuan nak buat macam mana buat lah. Hai, macam mana boleh tersesat macam ni pula. Dia kata Hadi, relax. Saya insyaAllah ada banyak pengalaman dan pernah berlaku macam ni. Tapi saya tak pernah lah terkena macam ni. Tapi kita cubalah doa kepada Allah Ta'ala kan. Dia orang pun berdoa supaya dipermudahkan segala urusan, supaya cepatlah dia orang sampai ke camp dia orang. Jadi Hadi kata macam ni, ada satu jalan, iaitu camp kita terletak, maksudnya tempat dia orang tuju ni terletak di sebelah sungai. Dengan kata lain, kalau kita ikut aliran sungai, sure kita akan sampai. Betul kata Farid. Wah, tuan memang hebat lah. Saya dah tak terfikir dah. Saya terfikir nak minta tolong je dah, dia kata. Okey. Diorang pun pergi ke tepi sungai dan diorang pun menyusul lah tepi sungai tu. Nyusul tepi sungai. Waktu tu mengikut kata Hadi, sungai ada di sebelah kiri diorang. Jalan. Tengok jam dah pukul 4. Jalan lagi. Okey dah kira penat lah ni. Jalan, tiba-tiba Hadi terberhenti. Korang nak tahu, sungai bukan lagi sebelah kiri diorang, tapi sungai ada belah kanan diorang. Terdiam Hadi waktu tu, mengucap panjang, Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, macam mana pula sungai boleh ada belah kanan ni. Tapi waktu tu Farid tak perasan. Farid masih lagi berjalan. Dia menjerit lah, Farid, berhenti, je kata. Lepas tu Farid pun berhenti, pandang ke arah Hadi. Ada apa tuan? Sungai dekat belah mana sekarang? Belah kanan kita tuan. Yakin lah dia kata. Belah kanan kita tuan. Tapi tadi sungai kat belah mana? Dia pun perasan. Sungai masa mula-mula jalan kita belah kiri. Sungai tu belah kiri kita tuan. Macam mana sungai sekarang ada belah kanan? Nampaknya kita kena main lagi, kata. Habis nak buat macam mana tuan? Kata. Okey, kita jalan balik, teruskan perjalanan, tapi kita pastikan sungai kita di belah kiri. Diorang pun teruskan jalan. Waktu tu dah dekat pukul 5, dah nak gelap ni. Jalan. Sekali lagi, tak sampai beberapa minit, dalam beberapa kelip mata, sungai dah berpindah belah kanan balik. Sampai tu Farid jadi berpeluh-peluh. Dia dah cuak sebab dia masih lagi baru kan. Dia tak pernah ada pengalaman macam ni. Lepas tu Hadi kata, relax. Lepas tu kata Farid tanyalah, kita nak buat apa tuan? Kita dah kena main dah ni. Kita hisap rokok dulu. Lepas dia orang hisap rokok, sudah hisap rokok dia kata, jom kita teruskan perjalanan. Tapi kali ni kita buat cara lain pula. Lepas tu Farid tanya, macam mana? Apa caranya tuan? Senang aja. Bukan senang lah. Maksudnya ini ikhtiar. Dia kata kita doa pada Allah Ta'ala supaya moga-moga benda ni berjalan lancar. Caranya ialah diorang merentas sungai.
merentas sungai, lepas tu rentas semula, lepas tu rentas semula sungai. Dengan kata lain, mula-mula merentas, lepas tu patah balik, atau merentas atau patah balik. Dia orang buat, lepas tu dia teruskan perjalanan dan pastikan sungai belah kiri, dan Farid ikut apa yang Hadi buat, dan dengan kuasa Allah Ta'ala dia orang sampai dekat tempat yang dituju. Waktu tu dah pukul 6 petang. Korang bayangkan, daripada pukul 12 dia orang berjalan sampai pukul 6 petang baru sampai, dan sebenarnya perjalanan tu taklah terlalu jauh, mengambil masa lebih kurang 1 jam lebih sikit je. Tapi dia orang berjalan pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6 jam berjalan sampai dah kering, dia kata tekak berjalan. Tapi dia kata inilah pengalaman yang dia memang tak boleh lupa, macam mana dia kena main dengan makhluk alam sebelah. Dan kalau abang askar, mungkinlah abang di training dengan, sebab askar-askar kita memang di training bagus-bagus kan. Kalau abang lah kena camping jadi macam tu, minta doa pada Allah Ta'ala. Abang okeylah, tak payahlah pergi camping, abang camping sebelah ni je lah, kat Ulu Bendul je lah, yang tak perlu masuk hutan lah. Okey, itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang bekas tentera, namanya Pian. Bukan nama sebenar. Sebenarnya dalam cerita pertama tadi pun bukan nama sebenar, yang ini pun bukan nama sebenar. Abang gunakan nama yang dicadangkan oleh ahli keluarga Jos si penglipur lara. Kita-kita lah semua lah kan. Jadi cerita ni berlaku, kalau tak silap abang, pada tahun 1996 dekat Ulu Tiram, Johor. Waktu tu Pian masih lagi muda, masih lagi training dekat kamp Ulu Tiram Johor ni. Tapi dia kata sewaktu dia menjalani latihan dekat situ, dia mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Dia memang daripada kecil memang selalu kena tindih dengan makhluk alam sebelah. Kalau cerita kena tindih ni, dulu abang pernah cerita sekali, dan benda ni boleh dikatakan satu gangguan yang memang selalu orang-orang kita, maksudnya orang kita lah alami. Tindih tu maksudnya kita tak boleh bergerak waktu kita tengah baring, seperti kita dihempap dengan sesuatu benda yang kita tak nampak. Okey, ceritanya berlaku tahun 1996. Waktu tu dia kata dia masih lagi training, Pian masih lagi training, dan dia kena bangun pagi, sebab sewaktu pagi diorang mesti ada latihan ketenteraan. Boleh kata sebahagian daripada latihan senaman lah. Okey, nak jadi cerita, pada satu malam, lebih kurang pukul 1 pagi, tiba-tiba Pian terbangun. Dia terbangun sebab dia kata macam seolah-olah ada orang kejut dia. Dan dia cubalah bangun. Katanya dia nak minum air, daripada waktu tu dia tak tidur kat katil, dia tidur dekat tepi katil. Dia malas nak kemas-kemas katil, dia kata. Jadi dekat tepi katil tu dia bentanglah toto ke apa, dia nak tidur tepi katil, dan satu bilik ada 2 orang. Ada dia dengan kawan dia. Jadi waktu dia tidur kat lantai itulah, dia tiba-tiba terjaga dan dia nak bangun. Waktu dia nak bangun, baru dia perasan dia kena hempap, kena tindih. Waktu tu dia tak gelabah, dia relax je. Dia bacalah selawat dalam hati lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hati, Allahu Akbar dalam hati. Sebabnya selalu kalau dia baca-baca macam tu dalam hati, benda tu okey je, terbangun aja. Maksudnya hempapan tu memang beralih lah, dia boleh bergerak. Tapi seperti yang diharapkan, tak jadi. Lepas dia dah baca banyak kali, dia cuba meronta, tak jadi. Benda tu tetap juga mengempap dia, dia tak boleh bergerak. Oh, tak boleh jadi. Di waktu ni dia kata, nak tak nak dia kena buat sesuatu. Dia cuba cakap Allahu Akbar kuat-kuat, tapi dia kata dia cuba, benda tu tersekat, suara dia tersekat kat leher, dekat tekak. Jadi dia kata dia cuba juga, bunyi macam macam tu. Dia tak boleh, dia kata. Dia cuba-cuba, dah baca dalam hati, dia dah cuak dah waktu tu, dia berpeluh-peluh dah waktu tu. Dia cuba juga Allahu Akbar, tapi memang tak terkeluar daripada anak tekak ni. Dia dah relax dulu. Waktu dia relax tu, dia cari idea, macam mana nak buat. Dia cuba gerakkan tangan, dia nak capai kawan dia punya selimut. Tak boleh. Tangan pun tak boleh gerak. Pada orang yang pernah kena tindih mesti faham perasaan ni. Perasaan dah jadi takut. Waktu tu dia tidur menelentang. Sebelum dia tidur, dia dah tutup pusat, dia kata. Sebab dia kata petua orang tua-tua, kalau nak elakkan dia daripada kena tindih, tutup pusat. Abang pun tak tahu petua ni macam mana, tapi macam itulah lebih kurang bunyi dia. Tutup pusat dah tutup, tapi tetap juga kena tindih.
Dah cuba gerakkan tangan, gerakkan kaki, gerakkan kepala, tak berjalan. Waktu tu dia dah rasa banyak kali dia cuba, sambil dia cuba, dia sambil tu cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh juga, tak berjalan. Waktu tu dia dah penat, tiba-tiba dia dengar dekat keliling dia bunyi seolah-olah budak tengah berlari-lari, tergelak-gelak, tapi dia tak nampak budak, tapi dia rasa budak tergelak-gelak berlari-lari mengelilingi dia, macam seolah-olah menggelak-gelakkan dia. Macam tu. Keliling dia. Oh, dia dah panas hati. Dia kata, askar kan, dia kata waktu tu dia askar Skandar pencen kan, dia kata waktu tu dia panas hati, panas. Dia kata, wah, hajar benda Allah ni mainkan aku. Dia cuba bangun lagi, tak boleh. Benda tu makin mengelilingi dia, gelak-gelakkan dia. Aduh, dia kata, oh, tak ada buat apalah, dia relax dulu. Dia relax. Lepas suara budak-budak tu hilang, dia dengar bunyi budak-budak main guli, teng macam tu. Dia dengar, dia pasang dia telinga. Waktu tu dia kata dia bukan tidur, dia bukan tak sedar, dia masih sedar. Okey, dia cuba sekali lagi, dia angkat badan dia, tak boleh juga. Last korang nak tahu dia buat apa? Dia lembikkan badan dia. Bila lembik badan dia, hempapan tu, tekanan tu dah berkurang. Maksudnya macam abang bayangkan benda tu mencengkam kan, bila dia lembikkan badan, badan tu cengkaman tu melonggar. Bila melonggar, dia relax, dia ambil masuk. Lepas tu dia sebut Allahu Akbar, dia cuba bangun. Waktu dia cuba bangun, benda tu hempap balik. Dah macam tu. Dia kata, ini bukan main-main ni. Dia tengok jam, daripada pukul 1 dia cuba sampai dah dekat pukul 3, tak jalan juga benda Allah ni. Macam kata, ini bukan lain macam ni, memang lain macam. Dia selalu kena hempap, tapi hempapan kali ni memang teruk gila. Dia tak boleh buat macam mana. Tak apa, dia relax lagi. Dia relax, dia tenang, dia selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hati. Sebab dekat mulut dia tak boleh gerak, mulut pun tak boleh gerak, keras dia kata. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia kumpul segala kekuatan dan dia tolak badan dia. Dia sebut Allahu Akbar, dia boleh berdiri. Wah, dia kata dia lega, dia boleh berdiri. Tapi dia kata waktu tu badan dia sakit, tapi boleh lagi lah. Waktu tu masih lagi pukul 3, masih ada lagi masa untuk berehat. Sebab bangun pukul 6. Lepas pukul 6 dia orang ada aktiviti ketenteraan kan. Dia dah lega. Dia duduk kat kursi, dia picit-picit badan dia. Dia picit-picit badan dia, dia picit-picit bahu dia. Dia rasa macam letih sangat, dah malas pula nak tidur. Dia kata dia takut kalau dia tidur nanti dia kena lagi. Tiba-tiba dia tengah picit-picit badan dia, picit-picit kaki dia ni, dada dia makin sesak, semakin sakit, makin seperti ditekan. Dada dia dah sakit. Dia pegang dada dia sambil dia kejam mata. Allahu Akbar, kenapa ni, aku dah nak mati ke apa ni? Sekali dia buka mata, korang tahu apa yang dia nampak? Rupanya tadi dia mimpi, dia masih lagi baring. Waktu tu dia kata, ini bukan, dia tak pernah ada pengalaman macam ni. Inilah pertama kali pengalaman dia kena. Dia kata sebenarnya, dia kata yang tadi dia terbayang, dia bangun, rupanya waktu tu benda alam sebelah pusingkan fikiran dia, seolah-olah dia betul-betul dah bangun, tapi sebenarnya dia dalam mimpi. Waktu tu dia kata dia mengucap panjang, ya Allah ya Tuhanku, ini ujian lain macam, mimpi dalam mimpi rupanya. Tak apalah, dia kata dah nak macam mana kan. Dia tengok jam dah pukul 4. Dia pun kumpulkan lagi kekuatan. Dia baca selawat banyak-banyak kali, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca. Dan kali ni dia cuba tolak badan dia perlahan-lahan. Dia tolak badan dia perlahan-lahan, akhirnya dia dapat bangun. Tapi benda tu tak bertahan lama. Bila dia berdiri aja, dia kelipkan mata dia, rupanya dia masih lagi baring. Kalau abang lah dah psycho jadinya, nangis abang lepas tu. Dah lah, ya Allah, ujian macam ni abang paling tak suka. Mimpi dalam mimpi. Rupanya kali kedua dia cuba bangun, dia masih lagi terbaring, masih lagi dalam mimpi. Dia nak buat macam mana? Dia berserah pada Allah Ta'ala. Dia kata dia cuma yang dia ingat, dia selawat sekuat yang boleh dalam hati.
Maksudnya mulut dia walaupun bunyi macam tu, dia tetap teguhkan hati dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia teruskan, tiba-tiba Allah nak bantu, bunyi azan subuh. Bila bunyi azan subuh, automatik benda yang menghempap dia tadi tiba-tiba hilang macam tu aja, dan dia boleh bangun. Waktu tu memang dia cubit badan dia, aku mimpi ke bukan, bukan mimpi, sebab kawan dia pun bangun waktu dengar azan. Ya Allah ya Tuhanku, dia kata dia hanya dapat tidur daripada pukul 10 malam sampai pukul 1, dan daripada pukul 1 sampai pukul 6 dia diuji dengan hempapan yang dia sendiri tak boleh nak kontrol. 2 kali dia cuba bangun, rupanya dia masih lagi dalam mimpi, dan benda tu sampai sekarang menghantui dia. Dengan kata lain, dia cuba lupakan dan dia masih lagi teringat, masih lagi dia rasa takut kejadian yang sama berlaku. Mimpi dalam mimpi disebabkan oleh hempapan. Mungkin antara kita yang anggap benda ni adalah remeh, tapi kalau kalian pernah alami je, boleh faham apa perasaan apa yang abang ceritakan. Waktu abang dapat cerita ni, sesak nafas abang dibuatnya. Abang paling tak suka mimpi dalam mimpi, walaupun abang tak pernah kena, tapi abang pernah tengok filem yang lebih kurang macam ni. Jadi abang tak suka filem tu. Okey, itu adalah cerita yang kedua. Cerita yang ketiga berlaku pada tahun 2007 di sebuah pulau di Sabah, namanya Pulau Jamungan. Ada seorang lelaki ceritakan abang melalui panggilan telefon. Nah, dia tak kasih abang gunakan nama sebenar, tapi abang gunakan nama yang dicadangkan oleh penonton. Namanya adalah Faris. Dan Faris ni memang penduduk asal Sabah. Cuma sepanjang hidup Faris ni, aktiviti dia yang paling dia suka adalah memburu. Sampai sekarang dia kata PKP ke BKP ke apa P pun, kalau ada peluang dia berburu, dia berburu. Dan benda yang dia paling suka berburu adalah memburu binatang-binatang macam rusa, benda-benda eksotik. Tapi dia ni ada lesen memain, ada lesen senapang, maksudnya lesen menembak. Dia ada lesen dan dia diberi kebenaran untuk menembak binatang-binatang eksotik di kawasan-kawasan tertentu. Okey, so dia pernah dengar abang cakap yang tak pernah dengar, abang pun tak pernah cakap kan, bahasa Inggeris. Okey, abaikan. Jadi, baru Melayu sikit. Jadi, dia pernah dengar dekat Pulau Jamungan, Sabah, ada satu benda yang sangat menarik, iaitu Pulau Jamungan dipenuhi dengan rusa. Banyak rusa kat situ, beranak penak rusanya. Kalau pandai nembak, bukan setakat 1, 2, 3 boleh dapat. Dan rusa-rusa kat sana gemuk-gemuk. Maksudnya memang sekali tembak aja dapat seekor rusa dah cukup dah. Besarnya tu memang boleh makan sekampung, boleh buat kenduri, banyak. Dan dia kata dia suka daging rusa dan dia suka memburu rusa. Okey, cerita ni pasal balan-balan tau. Atau dalam kata lain, penanggal. Sekarang pula abang dah malam ni dekat pukul 12 ni. Cintulah kan. Okey, jadi dia pun setlah tim dengan kontaklah orang kampung dekat Pulau Jamungan tu. Dia kata pulau tu besar. Jadi dah kontak semua orang, dah set seperti yang dirancangkan tahun 2007. Dia pun berangkatlah dekat Pulau Jamungan. Sampai dekat Pulau Jamungan, dia pun dirilah kemah. Dia kata lebih kurang 9 orang yang pergi waktu tu, termasuk 2 orang tempatan, orang kampung tu, orang kampung Pulau Jamungan. Jadi dia orang pun set lah. Okey, malam dia dirikan kemah. Lepas tu dia orang kata malam ni kita akan berpesta, berjumpa dengan banyak rusa-rusaan, dan kita akan tembak makan dagingnya. Macam tu lah. Abang tak tahu cakap Sabah, agak-agak je lah cakapnya macam tu. Gurau-gurau je. Jadi dia orang pun dah lepas dirikan kemah, isi tenaga, makan banyak-banyak. Malam tu diorang pun ready lah. Start pukul 10 malam, diorang pegang senapang dengan 9 orang ni, ramai-ramai lah pergi berburu ni, nak cari rusa ni. Memang dia kata cara untuk cari rusa adalah diorang akan bawa torchlight, lampu suluh. Dan lampu suluh tu akan ditembakkan di dalam hutan. Bila lampu suluh tu terkena mata rusa, dan mata rusa tu akan membalikkan cahaya ke kuning-kuningan, ke kuning-kuning biru, macam tu lebih kurang lah.
Jadi bila dia nampak balikan cahaya tu, dia orang pun akan angkat senjata, akan angkat senapang, dia orang akan tembak lah kan. Tapi dia tak tembak dekat kepala, dia tembak dekat bahagian badan ke. Senang nanti kalau pergi bila dah tembak, dia orang akan pergi ke tempat rusa tu, dia orang akan sembelih. Bolehlah makan, tak adalah nanti, sebab itu adalah cara orang Islam kan. Orang Islam tak boleh makan makanan yang tidak disembelih, mesti disembelih dahulu barulah dia boleh makan. Jadi dia orang pun bergerak, ambillah nyuluh ni, sambil menyuluh, sambil tengok kalau ada tapak-tapak kaki gajah lah, tapak kaki rusa. Nyuluh. Tiba-tiba dia orang nampak daripada jauh, lebih kurang 10 meter macam lebih kurang 50 meter macam tu, dia orang nampak ada satu cahaya. Satu cahaya. Dan cahaya tu macam mentol lampu kuning. Tapi dia pelik. Kenapa mentol lampu tu macam pelik, dia kata. Cahaya tu pelik. Dalam gerak hati si Pian, dia kata, Faris ni, Pian lah. Faris cakap, jangan-jangan itu lampu suluh pemburu lain. Tu dia tanya orang kampung ni. Dia kata, pakcik, dia kata, jangan-jangan dalam ni ada pemburu lain kot. Kita jangan tersalah buru, tak tersalah tembak, bahaya kan tembak orang. Pakcik dua orang yang menemani dia orang tu senyap. Tak cakap, diam kata. Dia cuma macam tu. Dia cakap pakcik tu. Lepas tu dia jerit lah, "Hoi, siapa tu?" Dia kata. Dia sambil-sambil lah nyuluh lampu picit tu. Cahaya tu diam je, tak bergerak. Tak bergerak. Kalau orang lah yang kat sana tu mestilah bergerak-gerak cahayanya kan, membalas cahaya yang dia orang hantar. Tak bergerak lah benda tu. Dia kata. Lepas tu dia tanya lagi pakcik, pasti ke memang tak ada pemburu lain malam ni? Pakcik tu tak jawab, cuma tak ada bunyi. Pakcik tu sebenarnya pada waktu tu pakcik tu tahu benda tu apa. Pakcik tu tak nak sebut sebab dia kata memang jadi adat orang kat situ, kalau nampak benda arah tu jangan ditegur-tegur. Jadi pakcik tu gitu je lah, memang tak nyebut lah. Pakcik ni dah kenapa aku tanya betul-betul ni kan, kata Faris lah, kata. Tak pula menyaut orang tua ni. Dia tanya lagi, itu pemburu lain ke? Dia kata, benda tu tak menyaut dan cahaya tu tak bergerak, diam aja kat situ. Lepas tu dia orang pun okeylah, mungkin dah ada pemburu lain. Dia orang pun nak bergeraklah ke arah tu. Bila nak bergerak, tiba-tiba salah seorang daripada pakcik tu capai tangan si Faris. Dia kata jangan. Si Farisnya kata, apa hal pula jangan, orang kau kat sana, apalah takut sangat. Habis je Faris cakap macam tu, benda bulat tadi tu, cahaya daripada jauh tu mula bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia gerak dan dia berhenti kat tengah-tengah. Abang pula yang seram. Meremang bulu roma. Dan tiba-tiba cahaya tu membesar. Jadi unggun api yang dia punya apinya, julangan api itu melebihi pokok-pokok yang ada. Dia kata unggun api itu betul-betul besar. Tapi waktu tu Faris, dalam otak Faris, orang tu nyalakan api kot nak bakar hutan kot, dia kata. Dia tak terfikir yang tu adalah balan-balan. Tapi pakcik yang dua orang dan ahli-ahli yang lain cuma muka berak kapur ayam berak kapur. Dah muka pucat lah, maksudnya memang ketakutan. Jadi Faris tengok daripada jauh. Dia memang tak tahu takut, dia kata. Tengok daripada jauh, unggun api tu menjulang-julang tinggi ke langit. Dan lama, ambil masa lebih kurang 10 minit. Selepas tu unggun api tu makin lagi mengecil dan membentuk bola tadi macam tadi. Dan tiba-tiba dia hilang macam tu aja. Lepas tu Faris kata, dah hilang. Jom korang semua kita pergi ke tempat tu, tengok apa yang berlaku. Habis hutan ni terbakar agaknya. Jadi diorang pun ramai-ramai pergi. Tapi yang lain tu duduk belakang jauh aja. Dan Faris sampai kat tempat yang unggun api tu muncul dan dia tengok, tak ada pun kesan terbakar. Dia kata, apa hal ni, dia kata. Lepas tu barulah salah seorang daripada pakcik yang ikut rombongan diorang ni, iaitu ahli orang kampung ni, cakap, Cik Faris, jomlah kita balik ke kemah. Nampaknya malam ni ada yang tak kasih, dia kata. Okeylah, tak apalah. Dia pun dengarlah
pandangan orang tua-tua dekat kampung tu kan. Sebab orang penduduk kampung tu mesti tahu apa sebabnya. Jadi dia orang pun balik kat kemah. Bila balik kat kemah, malam tu tak adalah apa-apa habuan. Rusa apa, landak ke apa, memang tak adalah. Tenggiling semua pun tak dapat lah, dia kata. Jadi bila dah tu duduk-duduk tu, sambil-sambil tu makan-makan, lepas tu dia orang pun masuk tidur. Besok pagi orang kampung tu cakap lebih baik malam ni kita tak pergi berburu, kita balik, dia kata. Atuk Faris tak faham kenapa kena balik, saya belum dapat rusa lagi. Barulah orang kampung tu pecah cerita. Sebenarnya itu adalah balan-balan. Kalau orang kita panggil penanggal kan, slow sikit suara abang. Balan-balan, maksudnya dia tak kasih kita berburu dekat tempat ni. Tempat ni adalah kawasan dia. Jadi si Faris pun bila orang tua tu cakap macam tu, orang penduduk asal kampung, dia pun kata okey tak apalah, dia orang pun kemas-kemas pun balik. Jadi sebenarnya abang pun tak tahu sangat tentang asal-usul penanggal ataupun balan-balan, dan mengikut kata Faris yang dapat cerita ni daripada orang tua-tua kampung tu, balan-balan tu sebenarnya bukanlah manusia. Salah. Balan-balan tu sebenarnya bukanlah hantu. Mereka adalah manusia yang mengamalkan ilmu hitam, dan diorang akan menjadi balan-balan untuk pergi cari makan. Makan ayam kampung, makan rusa. Jadi diorang makan, waktu diorang cari makan itulah diorang bertukar menjadi balan-balan. Dengan kata lain, kepala yang ada jurayan-jurayan isi-isi perut tu. Jadi benda tu bahaya, dia kata, sebab selain daripada benda tu boleh menakutkan manusia, katanya usus-usus perut dekat balan-balan tu beracun. Kalau terkena kulit, dia boleh menyebabkan kita ada penyakit-penyakit misteri. Jadi eloklah malam tu tak jadilah diorang pergi berburu, dan akhirnya balik ke rumah. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. 3 cerita kali ini agak panjang. Bukan agak, abang rasa memang panjang cerita kali ini. Abang harap cerita kali ini dapat beri pengajaran kepada cerita semua. Pasal memburu tengah malam, kita kena ikut cakap orang-orang tempatan. Sebab orang-orang tempatan yang memang tahu tentang kawasan tu. Kalau ada balan-balan, dia kata, kalau kata jangan berburu malam tu, balik-balik. Jadi cerita yang pertama kan tersesat dalam hutan kan, sungai belah kanan, sungai belah kiri. Pengajaran yang kita ambil kat sini adalah dalam hutan mungkin diorang tersesat di kawasan perkampungan orang alam sebelah. Jadi dia pun tak tahu kenapa benda tu menguji diorang, tapi dianggap sebagai salah satu ujian yang diilhamkan kepada orang alam sebelah untuk menguji kesabaran dan keimanan diorang. Dan cerita yang kedua berkenaan dengan kena hempap, itu ada perkara yang selalu kita alami, dan tak ada tempat lain yang kita boleh mohon selain daripada Allah Ta'ala. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ini menjadi pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.